Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Hari ini kita bersama dengan informan kita iaitu Encik ASP Dewan, anak lelaki Raman dari Kedah. Beliau merupakan pegawai penyiasat kanan jenayah, pemalsuan, pelaburan bersindiket dan cyber. Baiklah Encik, terima kasih untuk menerima jemputan kami. Sebelum kita bermula sesi temu rama, bolehkah Encik berkongsi pengalaman Encik sebagai pegawai penyiasat? Saya ASP Dewan lelaki Raman. Jadi saya masuk polis pada tahun 2011 dan selepas tu bertugas sebagai Dengar. Lepas tu bertugas sebagai pegawai penyiasat di IPD Kota Star selama 6.5 tahun. Selepas tu bertukar sebagai ketua bahagian di IPD Kubang Basu selama 2 tahun di situ dan sekarang bertugas sebagai pegawai penyiasat kanan di IPK Kedah di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Itu saja daripada saya. Terima kasih Encik Dewan. So sekarang ni boleh tak dengar suara saya? Boleh. Okey, sekarang kita nak move kepada soalan boleh? Boleh. Okey, soalan saya ada 3 soalan kat sini. So saya ingin tanya soalan yang pertama. So boleh ke Encik menerangkan apakah itu Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan adakah akta ini masih relevan pada masa sekarang ni? Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ni akta yang digubal untuk mengawal dan mengambil tindakan ke atas apa-apa kesalahan yang digunakan melalui media sosial seperti laman sosial atau apa-apa mod komunikasi, contoh telefon ke atau Facebook, Skype, lagi WeChat dan lain-lain lagi lah. Dan akta ni masih relevan dan masih diguna pakai, di mana pada suatu ketika akta ini diberhentikan sementara waktu semasa kerajaan terdahulu dan kini ia disambung semula lah, maksudnya digunakan semula akta ini. Okey, terima kasih Encik Dewan. So soalan yang kedua adalah apakah antara kesalahan yang terdapat di bawah akta ini? Okay, kalau kita tengok pada akta ni keseluruhannya, Akta Komunikasi dan Multimedia, sebenarnya ada 282 section yang terlibat dan ia dibagikan kepada beberapa bab lah. Kalau kita tengok bab 1, bab 2, bab 3. Tetapi kesalahan yang dilakukan Akta Komunikasi dan Multimedia, ia terkandung mulai daripada section 231 hingga section 244, mana 200 sebanyak 10 kesalahan lah. Banyak 10 kesalahan tu semuanya ada dia punya intipati dia tersendiri. Tapi kebanyakan, kalau kita tengok pada 231 sampai 244 ni, sebenarnya Akta Komunikasi Multimedia ni kurang digunakan oleh pihak polis compare dengan SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Sebab akta ni sebenarnya lebih kepada SKMM lah. Kalau kita tengok pada polis biasanya kita akan menggunakan satu section saja biasanya, iaitu section 233. 233 ini adalah penggunaan tidak wajar, kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian dan lain-lain lagi. Contohnya menggunakan platform sosial, platform laman sosial seperti Facebook atau Instagram atau apa-apa untuk fitnah orang. Contoh dia cakap buruk pasal orang lain, ataupun untuk body shaming, ataupun untuk mengeluarkan apa-apa kata-kata yang menjelik dan juga menyebarkan apa-apa gambar-gambar yang tidak senonoh, bogel,
dan dan kebanyakan lagi lah. Jadi kalau nak cakap secara ringkas, apa-apa kesalahan yang menggunakan tidak wajar, penggunaan tidak wajar atau komunikasi, mod komunikasi ini menyebabkan akta ini diguna pakai lah. Okay, soalan yang ketiga adalah apakah antara kes yang berkaitan dengan akta ini yang pernah ditangani oleh Encik? Okey, kalau pernah ditangani kita di negeri Kedah, kita ada beberapa kes yang pernah tangkap dan tuduh. Contohnya contohnya kes yang kalau kita tengah ambil contoh, ada orang biasanya ada orang rakam video pasal polis menjalankan roadblock atau apa-apa, lepas tu keluarkan apa-apa kata-kata, contohnya polis mengambil rasuah, polis rasuah ke, ataupun kata-kata kesal lah, contoh polis apa-apalah yang dia menuju atau lebih kepada fitnah kepada seseorang, fitnah ataupun yang memberi satu impak negatif kepada pihak tertentu. So kalau contohnya bukan polis sajalah, mana-mana bahagian pun, contohnya custom ke atau apa-apa, sekiranya sesiapa orang individu yang mengeluarkan kata-kata kesat lah, contohnya contoh polis bodoh ke atau polis anjing ke, biasanya lah kan. So ini adalah kata-kata kesat yang biasanya kita pernah ambil tindakan ke atas pemilik Facebook tersebut, pemilik akaun Facebook tersebut. Dan ada juga kes-kes lain, contohnya dalam masa COVID ni, kalau kita tengok time COVID ni, kita ada juga macam kalau kita compare dengan tahun lepas pada awalnya, iaitu masa MCO first phase diperkenalkan, kita tengok sebelum Kementerian Kesihatan memberi maklum malas ataupun Kementerian Kesihatan memberitahu berapa pesakit-pesakit yang dihijab terkena dengan jangkitan COVID atau apa, tapi ada pihak yang terlebih dahulu pandai-pandai dia sendiri keluarkan angka-angka dia sendiri sebelum PM ini. So yang ini jadi yang ini akan mengelirukan ataupun memberi satu kegelisahan kepada orang awam ataupun masyarakat. Jadi kes-kes sebegini juga kita anggap sebagai penggunaan tidak wajar lah. Jadi dia menggunakan media ni dengan tidak wajar dan untuk mengelurkan orang. Jadi kes-kes semua ni kita akan buka di bawah Seksyen 233 juga. Sebab dalam kes 233 AKM ni, Akta Komunikasi Multimedia, dia merangkumi semua. Sama ada you cakap pasal lucah pasal orang ke ataupun apa-apa, dia akan macam tu. Okey, Encik Dewan, itu je soalan daripada saya. Soalan yang lain akan disambung oleh kawan saya lah. Okey, terima kasih. Okey, hai Encik Dewan, nama saya Fatimah binti Kamal Islam. Okey, saya nak tanya bagaimanakah pengalaman Encik dalam menguruskan kes-kes yang ada kaitan dengan akta komunikasi ini, dan adakah Encik pernah menguruskan kes yang berkaitan dengan skema? Akta Komunikasi Multimedia dan skema. Okey, macam ni. Akta Komunikasi Multimedia ni, macam saya cakap tadi, penggunaan tidak wajar komunikasi, alat komunikasi. Tapi untuk skema, biasanya kita takkan buka kertas siasatan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia. Manakala kita akan buka, sebab nama pun skema, penipu, jadi kita akan buka di bawah Seksyen penipuan lah, iaitu Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Mana 420 Kanun Keseksaan ini memberi maksud bahawa memperdayakan seseorang ataupun seseorang individu untuk mendorong mereka dengan cara penipuan atau dengan curangnya memperdayakan seseorang dan mendorong mereka untuk menyerahkan apa-apa harta, sama ada harta tu wang ke, kenderaan ke, yang membawa nilai lah. Itu dipanggil sebagai 420 Kanun Keseksaan. So scammer ni dia lebih kepada
ni. So kalau orang nak tanya pasal skema berkaitan dengan akta komunikasi multimedia, ia boleh dikaitkan. Tapi contohnya kalau kita ambil kes Macau scam, kalau kita tengok pada kebanyakan Macau scam, dia menggunakan nombor telefon ataupun pinjaman tidak wujud. Dia orang menggunakan nombor telefon yang didaftarkan. Contohnya kalau kita tengok dia punya pendaftaran nombor telefon tersebut, semuanya ada yang pendaftaran yang tidak menggunakan prosedur yang betul. Contohnya kalau kita sekarang ni, kalau kita nak pergi daftar nombor telefon atas nama kita, kita perlu bagi kita punya IC ataupun salinan IC kepada pihak tersebut dan mereka perlu mengambil gambar ke ataupun sebagai registration lah. Tapi ada pihak ataupun ada center-center ataupun kedai yang bersekongkol dengan dengan scammer ni, dengan tak kisahlah sama ada pendaftaran tu kalau bagi nama IC pun tembak saja, nama pun tembak saja, dia orang just register. Jadi apabila kita semak dia punya nombor telefon tu tidak didaftarkan atas nama yang betul lah. Memang IC tersebut tidak wujud, nombor IC tersebut tidak wujud. Jadi yang ni pun kita boleh anggap sebagai penggunaan tidak wajar, ataupun yang ini kita biasanya yang ambil tindakan adalah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, SKMM, di mana mereka akan ambil tindakan-tindakan ke atas pihak-pihak ataupun telekomunikasi, contohnya Digi ke Celcom ke atau apa-apa, yang dia bukan ambil secara kolektif kepada pihak tersebut. Kalau kedai itu yang terlibat, kalau mereka kena pasti registration tu di mana, jadi mereka boleh ambil tindakan ke atas kedai tersebut lah. Okay. Bagi kesalahan tersebut, kita tak pastilah sebab yang ni lebih dia adalah satu kesalahan, tapi saya tak pasti sama ada yang ni section berapa, sebab yang ni dia lebih kepada yang ambil tindakan adalah SKMM lah. Okey sir, saya nak maklumkan yang meeting kita akan tamat dalam 3 minit. So, saya terpaksa bagi link semula nanti dan terpaksa masuk balik sebab meeting kat Zoom cuma limit untuk 40 minit je. So, nanti kita kena guna link yang baru. So, sebab saya tak boleh nak upgrade. So, nanti kita kena guna link yang sama balik semula. So, meeting kita akan end dalam 3 minit lagi. Okay, so saya akan tanya lagi satu soalan. Kronologi masa yang boleh diambil, yang akan diambil oleh seorang pesalah ditangkap sehingga hukuman dijatuhkan? Ya, kita tak boleh beritahu secara macam tu sebab ia bergantung kepada prosedur-prosedur yang perlu dilalui apabila seseorang tu kita tangkap bagi kesalahan ni. Jadi untuk kes ni, apabila kita tangkap ataupun apabila ada laporan polis mengenai kes ni, pihak polis akan buat siasatan dengan contohnya apabila tangkapan dibuat, mereka akan rampas dia punya telefon bimbit dan kita perlu hantar kepada forensik ataupun kita perlu dapatkan SKMM punya maklumat tentang siapa, contoh kalau dia menggunakan Facebook sebagai dia punya media, dia perlu kita perlu menghubungi SKMM untuk dapatkan maklumat siapa pemilik profil tersebut, dan banyak-banyak lagi prosedur yang perlu dilalui. Dan selepas Yes, sir. Sir termute. siapa yang mute? Saya tak tahu. Termute. Okay, so saya stop mana tadi? So dia punya apabila siasatan selesai, jadi kertas siasatan yang dibuka akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya, dan sekiranya Timbalan Pendakwa Raya berpuas hati bahawa ada evidence ataupun ada keterangan yang boleh kaitkan suspek dengan kesalahan tersebut, dan kes ni akan dituduhlah dekat mahkamah. Jadi apabila dituduh di mahkamah, dia bergantung kepada suspek. Kalau suspek yang kita tangkap ni dia mengaku, jadi hukuman akan terus diberikanlah oleh hakim kepada suspek. Tetapi kalau suspek tidak mengaku
Dan dia ada proceeding dia di mana dia selepas tu dia perlu ambil lawyer, lepas tu dia kena lawan balik lah kes tu. Jadi dia perlu ada bicara, lepas tu ramai saksi-saksi yang perlu ada bicara. Jadi tempoh masa tersebut tak tentu untuk satu kesalahan lah, untuk kesalahan-kesalahan ni. Jadi dia random lah, dia bergantung kepada kes. Lepas tu kita pun kena tunggu pada forensik punya laporan untuk menguatkan lagi dia punya ni. Jadi forensik punya report pun lebih kurang ambil masa sebulan. So dia lebih kurang macam tu lah dia punya ni. So ada satu masa yang spesifik untuk sesuatu kes. Okay, Okay, terima kasih sir. Soalan seterusnya akan ditanya oleh kawan saya. Selamat sejahtera Sir, saya Wishfani anak perempuan Kumar. Okey, so, pada di Malaysia ni, zaman-zaman sekarang ni dalam kalangan rakyat Malaysia, kesalahan cyberbully adalah kesalahan yang makin terjadi-jadi di Malaysia. So bolehkah Encik bagi tahu kami statistik bagi kes cyberbully dalam setahun? Statistik bagi cyberbully, untuk makluman, cyberbully banyak yang berlaku. Contohnya masing-masing mengejek ataupun body shaming seseorang berkaitan dengan ini. Jadi ini cyberbully adalah apa-apa tindakan seseorang yang memuanaikan status-status ataupun yang boleh memberi satu kesan impact dari segi mental, fizikal kepada seseorang. Jadi itu dipanggil sebagai cyberbully ataupun cyberbullying lah. So cyberbullying ni dia kita tak boleh nak bagi tahu statistik dia sebab masalahnya dekat Malaysia kita jarang menjalankan siasatan ke atas, bukan nak cakap ni, tapi dia bergantung kepada kes. Kalau kes tu memang viral ataupun kes tu adalah kes yang menarik dan ni akan inilah. Tapi baru-baru ni kita mungkin pernah tengok sebelum ni pun ada viral dalam Facebook ni, ada pihak yang bagi tahu satu perempuan ni dia gemuk lah, jadi dia memberi satu ni lah. So ini semua kita akan siasat, tapi dari segi statistik ni kita tak boleh nak bagi tahu satu Malaysia. Tapi untuk Kedah, sebab bagi saya di Kedah, jadi saya hanya ada data untuk Kedah saja. Tapi untuk body shaming ataupun dipanggil cyberbully di Kedah, dia boleh panggil statistik adalah kosong. Sebab di sini kita lebih cyberbully jarang lah yang berlaku. Kalau berlaku pun selepas tu kita akan panggil dua-dua pihak dan mereka berdamai macam tu saja. So dia lebih kepada misunderstanding antara dua-dua pihak. Okey sir, baru-baru ni kes orang menerima telefon daripada scammer ni makin jadi viral. Saya nak tanya, dalam kalangan Encik ataupun rakan pekerja dengan Encik ni, pernah tak ada pengalaman yang menerima call daripada scammer? Terima call ni biasanya semua, kebanyakan, kalau kita contohlah, kalau saya pernah pergi mana-mana ceramah, kalau dalam dewan tersebut ada 100 orang, daripada 100 orang kalau kita tanya soalan, around 40 to 50%, 40 atau 50% akan terima panggilan. Jadi memang ramailah yang akan terima random panggilan tersebut. Tapi siapa yang layan tu kita tak tahu sehingga mengalami kerugian. Jadi yang terima panggilan memang ramailah sebab dia buat secara random kepada semua orang. Even saya pun dekat pejabat saya ada terima panggilan. Even dia boleh call saya punya pejabat, dah dia tahu polis punya tempat pun dia boleh buat panggilan. So gila lah. Minta maaf, bila Encik menerima panggilan tersebut, apakah tindakan Encik? Encik akan mengenal pasti orang tersebut ke? Apabila kita terima panggilan, jadi kita daripada cara percakapan mereka dan kes-kes yang kita tengok sebelum ni, jadi kita dah tahu dah yang ni scammer ke atau yang ni daripada genuine call. Ada juga yang kita terima panggilan memang betul-betul daripada bank, bukan ke semuanya adalah scammer.
ada yang call kita untuk tawarkan insurans bank lah, itulah, yang tu semua memang betul lah. Tapi kalau sekiranya tiba-tiba ada orang call menyamar sebagai cakap kamu ni terlibat dengan penyalahgunaan dada, pengubahan wang haram lah, lepas tu kes langgar lari lah, lepas tu ada satu pinjaman, tunggakan pinjaman atas nama kamu dan lain-lain lah, apa-apa kesalahan yang dia kaitkan saja, kita dah tahu dah memangnya ini adalah scammer. Jadi untuk mengelakkan, tak perlu layan dia, terus letakkan telefon tu je. So apa tindakan yang saya buat pun, saya pun letak sajalah. Jadi untuk kesan suspek untuk scammer ni, dia adalah sukar sebab scammer ni menggunakan VoIP, iaitu Voice over Internet Protocol, di mana mereka menggunakan voice over ataupun suara alehan daripada menggunakan platform Internet Protocol IP address. Di mana kalau kita trace dia punya location dia memang satu location, tapi apabila kita kena pasti situ memang tak ada orang lah. Lepas tu dia menggunakan satu device ataupun software di mana walaupun dia menggunakan, kalau kita terima panggilan, kita tengok dia nombor dia lebih kurang macam balai punya nombor. Kalau contoh kita tengok di IPK Kedah, jadi kita ada nombor 047144 71442222. Jadi apabila scammer pun terima panggilan, scammer buat panggilan, mereka pun menggunakan nombor telefon yang sama. Jadi mereka ada satu software di mana mereka boleh menentukan apakah nombor yang mereka boleh set untuk tertera pada telefon bimbit tuan-tuan dan puan-puan lah ataupun mangsa lah. Macam tu. Baiklah Encik, pernahkah PDRM bekerjasama dengan agensi luar negara dalam membanteras masalah skema ini? Kalau kita tengok pada kerjasama ni, kerjasama antarabangsa, iaitu kita di Bukit Aman, kita ada satu satu bahagian iaitu kerjasama antarabangsa dipanggil KAB, di mana mereka bekerjasama dengan negara-negara jiran. Tapi sebab apa? Sebab Macau scam ni kalau kita tengok, biasanya kalau scammer ni buat penipuan di Malaysia, tapi mereka tak akan duduk di Malaysia, mereka akan duduk di negara-negara jiran, contohnya Thailand ke, Singapura ke, dan dia akan tipu di mangsa-mangsa di Malaysia. Manakala sama juga untuk mangsa-mangsa di Singapura. Contoh mangsa-mangsa di Singapura, suspek dia duduk Malaysia. Jadi kerjasama memang adalah di antara dua-dua pihak, dan kita pun ada buat beberapa tangkapan untuk kes-kes macam ni. Maksudnya Bukit Aman lah, pihak Bukit Aman ada buat beberapa tangkapan yang melibatkan scammer-scammer ni. Okey Encik, baru-baru ini, tahun ni ataupun tahun lepas baru-baru ini, adakah pihak SKMM yang menguruskan dan membantu PDRM dalam membuat operasi penangkapan pesalah Macau scam? Macau scam jaranglah yang SKMM berkolaborasi dengan PDRM, tapi secara keseluruhan ada kes yang disiasat oleh Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, SKMM. SKMM di mana Suruhanjaya Komunikasi Multimedia ni mereka siasat kes tersebut di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia, tapi mereka memerlukan bantuan polis untuk menjalankan prosedur-prosedur tertentu. Contohnya bagi SKMM, mereka tak boleh menjalankan tangkapan ataupun mereka boleh menjalankan tangkapan, tapi mereka boleh menjalankan tangkapan tu bersama dengan pihak polis. Jadi mereka perlu membawa pihak polis untuk membuat tangkapan, dan kalau penggeledahan ke ataupun kita nak rampas sesuatu barang daripada satu premis ke atau apa-apa, perlu mereka bawa polis bersama. Jadi dalam keadaan tertentu, saya pun masa di Kubang Basu, jadi SKMM pun pernah meminta bantuan untuk kita escort. Maksudnya untuk kita pergi dan kita yang perlu membuat tanggapan tersebut bersama dengan SKMM. Sebab SKMM dia tak ada kuasa untuk tangkapan untuk sesuatu kes, untuk kes-kes tertentu.
Baiklah Encik, pada pendapat Encik, pengalaman yang melalui, apakah langkah yang boleh diambil oleh PDRM untuk membanteras kes-kes scam ataupun cyberbully di Malaysia? Okey, langkah-langkah yang diambil adalah kita sekarang ni sebab kita sebagai yang kita tahu, prevention is better than cure. Iaitu berjaga-jaga lagi elok-elok lah. Jadi apabila kita kena baru menyesal tak ada masalah. So ada guna. Jadi kita biasanya menjalankan ceramah-ceramah ataupun ceramah-ceramah program-program kesedaran kepada orang awam supaya mereka tahu apa tu Makau scam, apa tu scam-scam yang terkandung, contohnya Makau scam, pinjaman tidak wujud, pembelian online, tipu nombor teks dan menyamar sebagai kenalan dan lain-lain lagi lah, banyak scam yang ada. Jadi apabila mereka dengar, jadi mereka dapat satu kesedaran dan mereka dapat satu information, dan apabila mereka terima panggilan, jadi mereka alert lah, takkan layan scammer. Ini adalah salah satu inisiatif yang dijalankan. Dan kalau kita tengok yang lain adalah kita pun ada operasi-operasi yang besar dijalankan untuk membuat tangkapan. Pihak Bukit Aman bersama dengan kontijen pernah jalankan tangkapan ke atas sindiket-sindiket scammer di Malaysia. Macam itulah. Jadi kesalahan tu pun kita tengah siasat lagi lah. Baik Encik, ini dari segi PDRM dan pihak polis, apa langkah yang pesalah ataupun mangsa yang perlu diambil supaya tidak melibat dalam kes ni? Okey, kalau kita tengok scammer, dia dua benda yang perlu dibuat oleh mangsa. First adalah supaya jangan layan scammer ni. Kalau dah tahu scammer ataupun tak tahu ke, memang kita kenal, boleh kenal pasti. Apabila layan, mula-mula kita sendiri pun, dia orang sendiri pun tahu benda tu scam. Tapi apabila dia lama-lama sembang dengan scammer ni, dia boleh terkena pukau ke, tapi tak ada istilah pukau lah. Sebenarnya dia main dengan kita punya psikologi. So bila main dengan psikologi, mereka pun terpengaruh dan mengalami kerugian. Itu satu. Dan kalau kita tengok semua kes-kes di scammer ni, mereka akan menggunakan satu account bank untuk masukkan duit. So mungkin orang pun boleh tanya, kenapa polis tak boleh tangkap ke atas account bank itu kan? Sebab mereka yang menerima bayaran. Tapi untuk makluman, account bank ini pun adalah mangsa juga. Contohnya, dia ada orang yang meminjam kad kepada satu orang yang tidak dikenali sebab dia bagi tahu dia nak pinjam sebab dia tak ada no account bank. Itu satu. Satu lagi adalah ada orang pernah menyerahkan kad ATM dia untuk membuat pinjaman dengan Along ke, jadi Along menyalahgunakan dia punya kad ATM. Jadi untuk mangsa-mangsa yang boleh, mangsa-mangsa kenalah mengambil inisiatif sendiri supaya tidak menyerahkan kad bank, tidak menyerahkan kad ATM ke, kad bank ke, ataupun apa-apa perbankan online kepada sesiapa. Even jangan bagi kepada family member pun. Itu adalah tindakan yang boleh diambil oleh scammer. Terima kasih Encik. Soalan seterusnya akan ditanya oleh ahli kemudian saya. Okey, boleh dengar saya? Boleh. Okey. Seperti mana, nama saya Muhammad Amirul Aiban Mizanuddin. Soalan saya, kes scam dan fake account ni dekat social media ni merupakan salah satu kes yang biasa terjadi. So boleh Encik terangkan bagaimana pihak SKMM atau PDRM mengesan akaun palsu di media sosial? Fake account ni kita, kalau contoh kita ambil Facebook, fake account ni apabila pemilik account yang sebenar dia kenal pasti dia punya gambarnya digunakan oleh seseorang untuk create Facebook, jadi mereka boleh laporkan itu kepada Facebook. Dan apabila terdapat banyak komplain daripada beberapa orang, jadi automatically Facebook sendiri akan remove the page.
Ini adalah satu pendekatan lah, dan lain-lain adalah macam macam mana nak kenal pasti adalah dengan cara kita nak tengok profil-profil tu pun kita dah tahu. Contoh, kalau kita tengok profil dia baru buka Facebook, tengok gambar ada banyak, tapi gambar tu dia upload dalam masa 1 hari. Dalam masa 1 hari tengok dalam gambar dia, profile picture dia ada 10 hingga 15. Kalau kita tengok tarikh sama yang dia ni kan. Tak logik lah. Takkan satu orang ni dia upload 10 gambar dalam, dia tukar 10 profile picture dia dalam 1 hari. So ini adalah salah satu cara, dan salah satu akaun palsu ni juga digunakan oleh scammer lah untuk tipu orang ni. So dia menggunakan orang lain punya identiti untuk create. Contohnya dia menggunakan, dia ambil Fatimah punya gambar dan terus dia create satu Facebook atas nama dia, dan dia tipu orang lah. Jadi apabila orang viral, orang akan viral Fatimah lah, walaupun bukan dia yang tipu ni. Jadi macam tu lah. Kalau kita tengok ramai orang share ini adalah penipu, so janganlah kita pun pandai-pandai nak share tanpa kita usul periksa. Sebab mungkin dia punya akaun pun salah gunakan. Betul lah. So kadang-kadang dia orang gunakan, kalau nak tipu orang, dia orang tak akan menggunakan identiti yang betul lah. Okey, boleh dengar? Okey, sebentar tadi Encik ada mengatakan bahawa Encik juga ada terlibat dalam menangani kes cyberbully. Apakah kes terbaru cyberbully yang pernah ditangkap PDRM baru-baru ni? Macam saya cakap tadi, di Kedah kita tak ada cyberbully. Macam saya cakap tadi, kita biasanya cyberbully ni dia lebih tidak puas hati antara dua pihak. Jadi apabila berlaku tidak puas hati, kita akan panggil dua-dua pihak, dan kebiasanya kita akan tanya pengadu sama ada dia nak teruskan. Tapi kebiasanya mereka akan berdamai lah, sebab mereka pun tak nak membebankan mereka sendiri untuk setiap kali hadir bicara ni, sebab benda tu boleh minta maaf antara satu sama lain. So biasanya kita akan panggil dua-dua pihak untuk mereka berjumpa dan tahu apa dia kena punca dia lah. Tapi jadi cyberbully di Kedah ni memang tak ada, di takat ni tak ada kata apa-apa kes yang kita buka. Laporan polis mungkin ada, tapi laporan polis memang ada, tapi dari segi siasatan tiada. Okey, Encik, apakah hukuman yang akan dikenakan kepada orang tu yang buat cyberbully tu? Dia bergantung kepada section tersebut lah, iaitu cyberbully ini kita boleh masukkan juga ke dalam Akta 233 Akta Komunikasi Multimedia. Okey, kalau kita tengok 233 Akta Komunikasi Multimedia ni, kita tengok. Okey, kalau kita tengok 2 Akta Komunikasi Multimedia, dia okey, so kalau kita tengok 233 Akta Komunikasi ni, dia punya ni adalah seseorang yang melakukan suatu kesalahan di bawah section ni, apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM50,000, tidak melebihi RM50,000, atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun, atau kedua-duanya pun boleh dikenakan, dan hendaklah juga boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Jadi selepas dia sabit tu, kalau kita tengok dia akan dikenakan lah RM1,000 didenda bagi kesalahan-kesalahan dia. Jadi namun begitu, walaupun dia tulis dalam section macam ni, jadi pemberian hukuman adalah bergantung kepada hakim. So kalau hakim rasa benda tu adalah serius, dia akan jatuhkan hukuman yang berat lah. Kalau dia rasakan ni adalah satu kesalahan yang biasa-biasa dan perlu hanya memberi pengajaran saja kepada bangsa, kemungkinan mungkin dia bayar denda saja RM2,000. Yang sebelum-sebelum ni kes yang berlaku macam membuat
hina polis kan, hina polis dengan mengatakan ni, so dia pun denda 2,000. Dia kena denda 2,000 supaya dia dikenakan satu pengajaran lah. Dia dikenakan 2,000 sebab apa, 2,000 ni bagi orang yang ada duit tu memang senang lah dia boleh bayar, tapi dia bagi tu atas alasan sebab suspek tu adalah orang miskin. Jadi dia diberikan supaya memberi satu pengajaran kepada dia. Mungkin kalau orang-orang kaya mungkin dia punya hukuman ataupun hukuman dia bergantung kepada sosioekonomi seseorang. Okey, terima kasih. Itu je soalan daripada saya. Seterusnya akan tanya kepada kawan saya. Okay, salam sejahtera Encik. Nama saya Muhammad Mustaqim. Saya ada beberapa soalan nak tanya. Okey, pertama, apakah antara bukti yang boleh pihak PDRM guna untuk mendakwa seseorang yang melakukan kesalahan cyberbully ataupun scam? Okey, bukti-bukti yang digunakan adalah macam saya bagi tahu tadi, telefon bimbit. Biasanya kita akan rampas telefon bimbit, dan kalau dia muat naikkan, contoh kalau dia muat naikkan status tu menggunakan, kita akan tanya dia sama ada dia muat naikkan tu guna mode apa. Kalau dia menggunakan laptop, kita akan rampas laptop. Kalau dia menggunakan telefon bimbit, kita rampas telefon bimbit. Dan lain-lain lagi lah kalau dia menggunakan PC ataupun CC cyber cafe punya PC ke atau apa, kita akan rampas jugalah yang tu sebagai satu ni. Dan lain-lain juga macam scammer ni kita akan rampas lah. Kalau ketangkapan dibuat, kita akan rampas telefon-telefon yang digunakan, dan telefon tersebut akan dihantar kepada bahagian forensik untuk kita nak kenal pasti sama ada berapa mangsa yang terlibat, supaya mangsa-mangsa punya maklumat tu ada atau tidak dalam tu, untuk mengaitkan suspek dengan kesalahan yang dia buat. Ini adalah bukti-bukti lah yang perlu dikumpul. Biasanya dia lebih kepada teknikal, iaitu telefon bimbit dan juga laptop. Okey, ini soalan yang terakhir. Bolehkah bukti-bukti yang dimanipulasikan digunakan untuk mendakwa seseorang tu? Tujuan kita hantar kepada forensik adalah untuk kita dah dapat untuk bantuan kepakaran. So forensik adalah orang yang boleh menentukan kandungan dalam phone tersebut. Jadi bukan sesiapa saja yang boleh memanipulasikan. Sebab yang buat verification tu adalah pakar lah. Maksudnya orang yang forensik. Jadi forensik tu mereka mempunyai satu kelayakan yang diiktiraf, dan mereka mempunyai kepakaran untuk mereka memberi keterangan di mahkamah. Jadi kalau mereka lepas mereka buat forensik dan mereka mereka kena pasti maklumat-maklumat dalam phone ataupun laptop tersebut, mereka akan memberi keterangan. Jadi keterangan tersebut akan diguna pakailah sebab mereka pakar. Jadi memang keterangan atau bukti tidak boleh dimanipulasi oleh sesiapa. Sebab benda tu kita dapat daripada pakar lah. Okey, itu saja. Terima kasih Encik. Encik, saya nak tanya, apa akan berlaku pada masa akan datang? Contoh, jika akta ini tidak wujud atau akta ini tidak ada, apa akan berlaku di Malaysia? Kalau akta ni tidak wujud ataupun akta ni dimansuhkan, ramai lagi lah yang akan menggunakan Facebook ataupun menggunakan media sosial ataupun menggunakan apa-apa platform media sosial ataupun telekomunikasi ini untuk penggunaan yang tidak wajar. Mereka diorang boleh maki Vishwani secara terbuka, tak ada apa-apa kesalahan, tak ada apa-apa tindakan yang boleh diambil. So ramailah yang akan mengaibkan seseorang. Contohnya orang ni mengaibkan orang ni, cakap buruk pasal dia dan banyaklah benda. Jadi untuk mengawal tindakan-tindakan sebegini, akta ni masih akan diteruskan dan sekiranya kita tak nampak lah dia akan dihapuskan. Kita tak nampak kerelevanan dia akan dihapuskan. Dia tidak akan dihapuskan, dia akan diteruskan juga. Terima kasih Sir atas perkongsian yang Encik tadi
kongsi bersama dengan kita. Melalui temu ramah ini kita mendapati bahawa akta ini sangat penting kepada rakyat-rakyat Malaysia di negara ini supaya tidak lagi mencemarkan negara kita atau mewujudkan huru hara di negara kita. Baiklah Encik, terima kasih. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik atas menerima jemputan kami dan menolong kami dalam menyiapkan tugasan ini. Okey, sama-sama. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada pihak UUM sebab memberi peluang untuk share information penting. Dan saya juga berharap ini dapat memberi input lah kepada orang punya penugasan kan. Dan itu sajalah daripada saya. Thank you. Terima kasih, Sir. Thank you, sir. Thank you, Nanti sir. Wismani Thank you, hantar sir. gambar kat saya. Okay, sir. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Hai, nama saya Fatimah binti Kamarul Islam. Pendapat saya mengenai Akta Komunikasi dan Multimedia 1988 ini, ia amat penting untuk diketahui orang ramai supaya penyalahgunaan kemudahan komunikasi dan sosial media dapat dielakkan. Akta ini juga memberi pengetahuan kepada saya apa tindakan yang boleh diambil untuk melindungi keselamatan dan juga data peribadi. Dengan adanya akta ini, kerajaan juga akan lebih komited dalam menangani sebarang berita dan laporan palsu serta penyalahgunaan media. Akta ini sangat penting dalam kehidupan kita yang serba moden kerana kita akan lebih banyak bergantung kepada teknologi. Kesalahan yang sering terjadi seperti cyberbully, scammer, pemalsuan akaun boleh diambil tindakan di bawah akta ini. Saya juga berpendapat akta ini dia lebih perlu diambil tahu oleh rakyat Malaysia supaya mereka tahu hak yang mereka boleh perjuangkan sekiranya masalah ini terjadi kepada mereka. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 mempunyai 282 seksyen dan 1 jadual. Sebarang perkongsian atau penyebaran kandungan palsu, jelik dan mengecam adalah satu kesalahan bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Jika disabitkan kesalahan, seseorang boleh dikenakan denda maksimum RM50,000 Malaysia atau penjara setahun atau kedua-duanya. Pada pendapat saya, hukuman yang dijatuhkan adalah sangat wajar dan akta ini juga sangat penting dalam kalangan rakyat Malaysia di mana terdapat pelbagai masalah yang wujud seperti penyebaran kandungan palsu dan mengecam antara satu sama lain dalam media sosial. Jika akta ini tak ada, maka rakyat Malaysia akan melibatkan diri dalam kesalahan-kesalahan tersebut dan menjejaskan keharmonian negara. Pada zaman sekarang ini, media sosial sedang berkembang pesat dan pengguna juga meningkat. Ada yang menggunakan media sosial dengan baik, ada yang menyalahgunakan. Dalam situasi seperti ini, boleh menimbulkan pelbagai masalah seperti penciptaan akaun palsu, dokumen palsu, pembulian cyber, kandungan jelik dan sebagainya. So, dalam kes-kes seperti ini, kita boleh menjatuhkan hukuman dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 akan menjadi sebagai panduan cyber dan akan mengatasi ancaman cyber. Pendapat saya, hasil daripada temu bual Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 amat penting pada masa sekarang. Kita perlulah lebih peka terhadap jenayah IT kerana ia merupakan perkara yang tidak asing lagi pada zaman sekarang. Penerangan yang diberikan oleh ASP Devon amat membuka mata saya bahawa kita tidak perlu memandang remeh tentang akaun palsu. Sebagai contoh, banyak kes seperti individu tersebut diganggu dengan menggunakan akaun palsu dan diselitkan dengan unsur lucah. Hal ini sepatutnya tidak terjadi kerana ia merupakan perkara yang tidak senonoh dan akan menjadikan negara kita sebagai negara yang mundur. Sekian, terima kasih. Pada pendapat saya, Akta Multimedia dan Komunikasi 1998 ini masih relevan dan patut digunakan oleh negara kita
kerana pada masa kini media sosial dan internet membangun dengan begitu luas, dan dengan adanya akta ini ia dapat menjaga negara kita, menjaga keharmonian negara kita daripada runtuh hanya disebabkan oleh penyalahgunaan internet dan media sosial ini. Dan pada pengetahuan saya, pihak SKM yang banyak menggunakan akta-akta ini untuk membekas, untuk mengesan pesalah-pesalah yang menyalahi undang-undang di bawah akta ini, dan pihak SKM bekerjasama dengan pihak PDRM untuk membekas pesalah-pesalah ini dan akan dikenakan hukuman kepada mereka.